Okey, terima kasih. Pada pagi ini adalah satu program yang mana kita menerajui industri PET, iaitu satu kerjasama di bawah perjanjian persefahaman di antara Kuala Lumpur Business TVET Certified Institute dan juga Malaysia Cat Groomers Association. Okay, tujuan dia adalah untuk di mana Kuala Lumpur Business TVET Certified Institute dikenali sebagai TVET untuk mengiktiraf semua yang berkaitan dengan PET, di mana KL TVET bersama dengan MCGA telah bekerjasama untuk mengeluarkan persijilan, iaitu pada pagi ini kita telah menerajui persijilan profesional dalam 3 bidang. Ketiga bidang tu nanti kita akan maklumkan bidang tu yang mana KL TVET bersama dengan KL TVET akan mengeluarkan persijilan menggunakan kepakaran daripada MCGA. Kalau yang perjanjian kita dengan KL TVET ni ada different bidang yang kita iktirafkan lah, yang kita akan bagi status professional certificate, iaitu yang pertamanya adalah di dalam kita panggil cat grooming, basic, intermediate dan juga advanced. Okey, itu satu sijil. Dan kemudian kita ada untuk advance program. Advance program ni adalah khusus intensif ataupun khusus yang melebihi masa sehari. Maksudnya ada khusus 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai 10 hari. Okey, dan yang akhir sekali adalah untuk scissoring, clipping dan juga styling. Ini adalah menggunakan scissors ataupun clipper untuk mengubah bentuk kucing mengikut style. Contohnya membuat lion cut, membuat teddy bear cut, membuat dragon cut, apa saja cut, dan termasuk juga warna colouring pada kucing, membentuk corak, bagi warna dekat ekor ke dekat badan ke, all the design lah. Ini kita panggil creative grooming. Okey, jadi ini 3 different bidang yang kita tengah fokus sekarang ni. Okey. Kalau kita tengok biasa orang tak nampak bahawa kucing tu kena mandi, sebab pada dia kucing tu sendiri dah mandi. Jilat kan kucing grooming di sini. Tapi kucing grooming dia sebenarnya bukan mandi, sebab kucing ni lidah dia ni dia kita panggil papile. Okey, jadi dia menggunakan lidah dia macam jari, lidah dia ni berduri. Jadi dia akan tarik je bulu dia sebenarnya. Top coat dia, undercoat dia masuk dalam mulut dia jadi hairball dan sebagainya. Jadi kalau kucing zaman sekarang dia keluar, dia banyak terdedah kepada kotoran, habuk dan sebagainya, maknanya dia jilat tu tidak cukup untuk membersihkan diri dia. Jadi bila kucing tak bersih, dia tak mandi, kotoran pada bulu akan menyerap pada kulit, automatically kucing akan senang kena penyakit kulit, bulu gugur dan sebagainya, kurap dan sebagainya. Jadi perlu mandi. Jadi orang di luar sana kena faham bahawa dalam industri kucing, sebenarnya kucing bulu panjang tu kena mandi sekurang-kurangnya sebulan 2 kali. Kalau tak nak bagi mandi sebulan 2 kali, sebulan sekali okey lagilah, sebab kucing indoor kan. Tak nak juga sebulan 2 kali. Dan kucing bulu pendek kena mandi sebulan sekali, atau sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Jadi bila dia tak mandi, dia tak cantik, dia busuk, dia ada penyakit, kita buang dia kat pasar. Pasal cantik je kita sayang kan. Jadi ini yang kita nak kena dedahkan kepada orang di luar sana, bahawa kalau you nak bela kucing, bukan hanya you bagi makan, pakai baju, bagi makan, minum. You kena juga jaga kesihatan kucing. You kena ada duit lah, dalam arti kata yang lain. You kena bawa kucing mandi. You kena jadi owner yang bertanggungjawab. You kena mandukan kucing. Banyak benda lah. Jadi ini yang kita cuba bagi kesedaran pada orang di luar sana, bahawa grooming itu adalah wajib bila you nak jadi pencinta kucing. Boleh jawapan saya? Kucing yang kita maksudkan kucing belaan, macam mana pandangan puan tentang kucing-kucing di luar sana yang kebanyakan orang datang bagi makan, sepak, bagi berak? Macam mana kita nak mengendalikan kucing-kucing luar yang Very good point here. Okay, sekarang ni di bawah DVS telah ada akta. Yang pertama adalah akta, kalau you buang kucing, you boleh didenda sampai RM10,000, RM30,000. Kalau you bela kucing, kucing you kencing di tempat jiran, okey, sebab you tak jaga, you boleh didenda RM10,000. Semua akta dah keluar sekarang ni. Kucing luar memang kita tak payah mandikan, tapi kalau kita sebagai pencinta kucing, banyak dekat luar sana kita ada cat lovers, ataupun kita ada orang-orang yang duduk dalam dunia kucing, yang kerja dia pergi bagi makan kucing dan sebagainya. Tapi macam kata cik jugalah, walaupun kita nak bagi makan kucing, bawah akta serata, kalau kita ada kondo dan sebagainya, kebanyakan dia tak benarkan.
kita tak boleh bagi makan kucing, dia tu lebih besar-besar kan. Ini kita kena ubahlah mindset agaknya kan. Tapi memang kita galakkan kalau kucing di luar sana, kalau dia boleh sekurang-kurangnya bagi makan, bagus, alhamdulillah, bawa mandul. Ini yang paling penting. Mungkin grooming tu tak perlu, sebab kalau grooming dia melibatkan potong kuku. Kucing di luar, kucing outdoor, kalau kita potong kuku, dia dah hilang senjata dia. Jadi tak potong kuku. Okey, kita bawa mandul. Bila kita bawa mandul kucing, maknanya kucing tu tidak akan membiak lagi. Telinga dia kita snip. Bila kita snip telinga dia, kalau majlis tangkap kucing-kucing yang telinga dah snip, dia akan lepaskan. Pada dia, kucing ni tidak memberi ancaman. Yang dia tangkap tu adalah kucing-kucing yang telinga tak potong, yang masih tak mandul. Sebab kucing dia boleh beranak setahun 3 kali. Dia mengandung 60 hari, 65 hari. Jadi bayangkan, seekor kucing beranak 5 ekor, purata. 10 ekor kucing akan ada 50 anak. Kalau 100 ekor kucing akan ada berapa ratus ekor anak. Itu yang jadi dalam Islam mengganggu maslahah. Sebab kita jalan, kita kena selak kucing. Sebab banyak sangat kucing kan. Jadi diharuskan mandul. Kucing tidak ada nafsu. Kucing hanya ada hormon yang merembeskan. Okey, time dia sampai saja dia akan merembeskan hormon dia sebab dia punya kilang pituitary bergerak. Jadi dia bukan kita mandul tutup nafsu dan sebagainya. Jadi untuk kucing di luar sana yang saya boleh kata tidak tertakluk kepada grooming, tetapi tertakluk kepada penjagaan masyarakat secara keseluruhan dan kesejahteraan masyarakat, mandulkan. Macam saya kata tadi kan, orang tak nampak. Orang ingat sampai bila lah nak jadi groomer ni. Daripada groomer. Bertahun-tahun pun title dia groomer. Sebenarnya bila kita ada sijil, dia yang pertamanya, dia bermula dengan sijil kehadiran. Dia hadir 1 hari kelas. Kemudian dia pergi kepada sijil profesional yang lebih intensif. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Kemudian lepas dia dapat sijil profesional, dia nak lagi dikenali dalam industri. Dia naik capai certified level. Certified level ni adalah tangga ketiga. Dia biasanya kena jawab exam lah, kena buat praktikal dan sebagainya. Selepas certified level, dia akan naik the highest level yang kita panggil master groomer. Okey, masa dia certified level, dia boleh ambil another recognition daripada overseas body untuk dapat international recognition. Kemudian dia naik paling tinggi sebagai master groomer. Ini adalah tahap tertinggi dalam dunia kucing. Okey, dari segi kerjaya yang kita sarankan di bawah MCGA, bermula mengikut tangga gaji yang ditetapkan oleh kerajaan 1,500-1,600 hanya sebagai junior groomer. Kemudian dia meningkat naik selepas mungkin setahun ke, ada peningkatan kerja bagus 6 bulan, naik kepada groomers. Kemudian naik kepada senior groomers. Kemudian naik kepada lead groomers. Jadi di situ mungkin kena fikirlah jawatan apa nak bagi lagi, tapi itulah tangga kerjaya. Jadi bila anak-anak muda melihat bahawa dia ada perkembangan dalam kerjaya dia, dia boleh naik daripada satu tahap ke satu tahap. Dia nak tak kerja? Mestilah dia nak kerja, dapat main-main dengan kucing comel, gaji pun okey, bonus lagi sebab you grooming. Ramai di kalangan kita, dia bagi lagi commission. Kalau dia grooming 1 ekor, mungkin dia dapat RM5 flat. Jadi gaji dah ada, 1 hari grooming 10 ekor, dapat lagi kat situ. 5 kali 10 dah berapa? 500. Selain daripada gaji dia kan, misalnya 5 kali 10 50. Jadi banyak benda kita boleh buat untuk galakkan perkembangan ni. Dog dah ada. Dog dah bekerjasama dengan WEC juga, iWEC. Dia orang tengah bergraduat sekarang ni, saya tengok semalam. Okey, kucing belum. Kucing kita harap doktor lah untuk push benda ni. Ya. Kenapa memilih KL TVET Certified Institute? Okey, sebenarnya saya boleh kata ni semua kerana Allah lah. Saya mencari. Okey, bila sebenarnya MCGA ni baru tak sampai setahun. Kita baru aktif last year. Jadi saya mencari macam mana nak memperkasakan MCGA. Macam mana benda ni boleh sampai pada semua orang. Daripada belajar baiki handphone, why don't you belajar grooming kucing, kan? Something yang berbeza, very niche bidang. Saya cari. Saya bump into Lucas. Lucas adalah TVET di Sarawak. Pengarah TVET di Sarawak. Di Sarawak. Dan dia kenalkan saya dengan TVET di sini. Dan ini memenuhi apa yang kami nak, objektif kami untuk menjadikan bidang ni sebagai bidang teknikal dan kena sangat dengan TVET ni sebenarnya. Sebab inilah satu-satunya saya nampak badan yang memperkasakan semua bentuk latihan teknikal untuk anak-anak muda di luar sana yang memilih arah bukan academician tetapi lebih kepada teknikal yang kurang dari segi kelulusan akademik. Jadi mereka masih boleh berjaya sebenarnya, masih boleh buka pet shop, buka hotel, buka spa dan sebagainya.
Kita tak panggil dia sebagai ahli, sebab kalau kita panggil sebagai ahli, kita tertakluk kepada AGM dan sebagainya sebab mengutip duit dan sebagainya. Tak, kita lebih kepada, kita ada AJK induk kita yang 8 campur AJK tambahan dalam 6 orang, tetapi kita open kepada registered title. Kalau macam cik tengok situ, registered title tu maksudnya you dah belajar grooming di luar sana. Tak kisah cikgu-cikgu mana you belajar grooming, you tak recognize dia sama macam kerjaya seorang lawyer, kerjaya seorang doktor. Lawyer lepas dia dah habis dia punya housemanship ataupun doktor dah habis housemanship, dia nak praktiskan, dia kena daftar dengan PIAM untuk ambil lesen sebagai lawyer, untuk ambil lesen sebagai doktor. Sama dalam industri grooming, bila dia dah belajar grooming di luar sana, dia tidak ada lesen, dia masih tidak diiktirafkan. Jadi dia ambil lesen dengan kita. Okey, kita akan recognize dia punya CJ, kita akan keluarkan satu CJ mengatakan dia adalah registered groomers dengan MCGA. Sebab di mana-mana di luar negara, badan yang recognize groomer adalah Persatuan Dandanan Kucing, bukan kerajaan, bukan NGO yang tidak ada kepakaran. Okey, jadi di sini kena sangat. Yang pertama, kita akan recognize groomers. Yang kedua, kita akan recognize center. Bila kita recognize groomers, kita akan tengok CJ dia belajar dengan siapa, apa modul yang dia dah comply. Kita akan bagi dia satu CJ yang dia boleh lekat di dinding kedai dia adalah registered groomers. Jadi bila orang datang, orang akan rasa feel good sebab di bawah DVS dah ada lesen boarding. Kita nak buat hotel kucing, kena ada lesen daripada DVS. Jadi apa-apa maknanya DVS bertanggungjawab. Tapi kalau kita walk into any spa, kita tak nampak ini groomers. Belajar kat mana? Tak ada pengiktirafan, tak ada recognition. Kucing aku mati kan? Mana aku nak bawa? Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga open kepada registered spa. Kita ada kedai kucing, kita ada banyak spa, tapi tak registered. Kita nak minta tengok kucing kita buat grooming, boleh tak kita nak tengok kucing kita? Oh, tak boleh, tak boleh. Tunggu kat luar saja. Hantar kat dalam, dia hentak kucing kita, dia mandi pakai joy, dia mandi pakai sunlight, mandi dalam bilik air, tidak ada proper square feet, tidak ada standard peralatan grooming dan bilik grooming. Jadi kita di sini akan buat spot check untuk pergi kepada center-center yang apply for registered mengikut spek yang kita dah tetapkan, keluarkan recognition. Jadi dia ada 2, spa, salon, kedai dan juga untuk registered groomers. Jadi kalau kita nak walk in into this kind of shop, rasa best tak? Kita tak takut dah kalau kucing kita tu mati, terjerut balik, trauma, menyorok, tak makan 3-4 hari, tu kan? So this is our rules. Ini yang akademi yang pertama yang ada premis. Tapi sebelum macam ni, profession tax grooming ni belong pada teacher Farah, pada Puan Farah. Ini yang pertama yang ada proper premis lah. Tapi sebelum tu memang dah ada orang mengajar grooming. Banyak sebenarnya dalam industri, lebih 10 tahun dulu dah ada orang mengajar grooming. Yang proper saja ini. Tapi sekarang ni dah banyak akademi-akademi lain yang muncul. Dalam dunia akademi kucing sebenarnya, kita tak ada satu badan yang kita boleh benchmark kalau Malaysia. Jadi kita follow standard daripada luar negara. Yang kita benchmark di antara semua guru grooming kita benchmark NCGI. NCGI ada National Cat Grooming Institute daripada USA. Ini antara yang terawal, yang paling awal yang mempraktiskan semua standard-standard untuk pengurusan kucing grooming. Jadi kita follow yang itu. Dan ada juga body-body association lain macam daripada Thailand, daripada Vietnam dan sebagainya. Tapi kita benchmark semua NCGI.